Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan semua bersama-sama dengan kami dalam sesi forum Maya pada kali ini. Okey, baiklah, sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita pada malam ini, sebelum itu kita akan rungkai bersama topik dan tajuk forum kita pada malam ini yang bertemakan tentang kesihatan mental. Jadi, ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati, kita sedia maklum bahawa kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi dan bukanlah suatu yang boleh dilihat dengan mata kasar. Patutkah kita mengambil ringan terhadap perkara ini? Jadi itu merupakan antara topik yang akan kita kupas dan kita bincangkan pada malam ini. Seterusnya, saya akan perkenalkan barisan panel kita pada hari ini. Panel pertama, saya perkenalkan Datuk Dr. Syafiq Azman yang merupakan pengarah kesihatan. Panel kedua, Cik Izian Rashikah binti Jamal, pakar psikologi. Panel yang ketiga, Dr. Hidayat bin Rahman, Doktor Psikiatri. Panel keempat, Encik Muhammad Naim Najmi bin Zulkifli, pensyarah psikiatrik di UKM. Panel kelima, Tuan Abdul Fattah bin Muhammad yang merupakan seorang pakar kaunseling, dan panel kita yang terakhir iaitu Encik Muhammad Nur Syazrin bin Abdul Malik yang merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaysia. Jadi untuk kita teruskan lagi sesi forum kita pada malam ini, kita akan terus kepada soalan yang pertama yang akan diajukan kepada panel kita yang pertama iaitu Dr. Syafiq Azman. Okey, apakah itu kesihatan mental? Maksud kesihatan mental sebenarnya? Jemput Dr. Syafiq. Terima kasih Puan Moderator. Jadi pertamanya kita nak tahu kan, kita nak tahu apakah maksud kesihatan mental. Kesihatan mental sebenarnya adalah situasi di mana satu orang, individu, dia sedar tentang potensi dia dan boleh bertindak balas dan dengan stres dalam kehidupan seharian dia, dan boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat sekeliling dan orang sekeliling dia. Dan dia kesihatan mental juga merujuk kepada bagaimana kita berfikir, kita merasa, kita bertindak, dan bagaimana kita menghadapi masalah dan kita atasi dia. Dan yang ketiga, bagaimana pula kita berinteraksi dengan orang lain. Itu secara ringkasnya apakah maksud kesihatan mental itu sendiri. Terima kasih Puan Moderator. Okey, itu merupakan satu penjelasan yang agak jelaslah tentang maksud secara ringkas kesihatan mental. Seterusnya kita bagi kepada panel yang kedua. Okey, kepada Cik Izian, saya ingin tanyakan, bagaimanakah sebenarnya terjadinya penyakit mental di kalangan masyarakat? Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Bagi menjawab persoalan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyumbang terjadinya penyakit mental. Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 faktor yang utama perkara ini terjadi, iaitu biologi, psikologi dan persekitaran. Kita pergi kepada faktor pertama, iaitu faktor biologi. Antaranya ialah faktor genetik atau keturunan. Ahli dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. Namun, ia lebih kompleks dan melibatkan banyak gen. Faktor seterusnya ialah ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. Bahan kimia yang dikenali sebagai neurotransmitter ini berperanan dalam membolehkan sel-sel di dalam otak berhubung antara satu sama lain. Apabila bahan kimia dalam otak tidak berfungsi dengan baik, gejala penyakit mental akan muncul. Sebagai contoh, gejala kemurungan adalah disebabkan paras serotonin terlalu rendah. Faktor yang kedua ialah faktor psikologi. Penyakit mental boleh terjadi disebabkan oleh pengalaman hidup seseorang. Contohnya seperti penderaan emosi, fizikal atau seksual, diabaikan oleh keluarga dan gagal dalam membina hubungan dengan orang lain. Faktor yang terakhir ialah faktor persekitaran. Sesetengah perkara yang berlaku di sekeliling boleh merangsang penyakit berkaitan emosi dalam kalangan mereka yang berisiko. Contohnya, kematian atau perceraian, keluarga yang bermasalah, bertukar sekolah atau kerjaya, pandangan dan persepsi masyarakat serta penyalahgunaan dada. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih Cik Izian. Okey, persoalan seterusnya saya tujukan kepada Dr. Hidayat. Okey, doktor, seperti yang diketahui penyakit mental ni merupakan satu penyakit yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ia bukannya sejenis penyakit seperti barah atau dan sebagainya. Jadi apakah kesan negatif atau efek daripada penyakit ni? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator atas persoalan yang sangat menarik kepada saya, itu mengenai apakah kesan negatif yang akan berlaku kepada individu yang mempunyai masalah ini. Baiklah sidang hadirin sekalian, kita asyik sekali melihat di Kata TV maupun di akhbar mengenai kes kematian yang melibatkan orang awam berpunca daripada membunuh diri. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan kepada fungsi otak yang boleh menjejaskan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan, tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan itu untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Kini dari tahun 2020 hingga 2021 merupakan tahun yang paling mencabar dari segi mental dan fizikal masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat kini hilang pekerjaan, sumber pendapatan serta disebabkan masalah ekonomi yang melanda akibat COVID-19. Kita juga dapat lihat bahawa semakin hari semakin ramai rakyat Malaysia yang mengalami gangguan mental disebabkan oleh tekanan yang datang daripada masalah yang mereka hadapi. Jelas di sini bahawa kesihatan mental sangat mempengaruhi kehidupan seseorang kerana dengan mental yang tidak sihat, seseorang itu akan mengalami masalah kemurungan, tekanan jiwa, anxiety dan sebagainya. Masalah-masalah yang berkait rapat dengan mental ini amat mengganggu rutin harian seseorang seperti gangguan selera makan, gangguan dari segi keterangan jiwa dan hati, gangguan dalam melakukan aktiviti atau pekerjaan dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari moderator. Okey, terima kasih doktor atas penerangan yang amat jelas tu. Seterusnya kita sering dengar bahawa apabila kita menyebut tentang kesihatan mental ataupun pesakit mental, seseorang itu akan sering disamakan dengan golongan gila, iaitu orang gila. Jadi apakah sebenarnya ciri-ciri penyakit mental ni? Saya ajukan soalan itu kepada panel yang keempat, iaitu Encik Muhammad Naim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator itu Puan Amal. Jadi apa yang saya dapat huraikan, ciri-ciri penyakit mental ini juga dikenali sebagai sakit jiwa, iaitu mental illness. Jadi ciri-ciri penyakit mental ini, yang pertama mungkin kita akan nampak seseorang itu bertukar perilakunya. Masa seseorang itu dia mudah tersinggung, ia cepat jadi lelah atau kurang tenaga, atau ianya dikenali sebagai penyakit anhedonia, iaitu menunjukkan kondisi seseorang itu tidak merasa senang dalam kehidupannya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah seseorang individu itu mudah merasa murung, iaitu murung yang berpanjangan. Mungkin faktor-faktornya adalah disebabkan kesedihan ataupun kesengsaraan. Ianya dalam faktor psikologi dipanggil bipolar disorder. Bipolar disorder ini mempunyai dua kategori, iaitu depressed, iaitu pada tahap yang low, yang rendah, dan kedua pada tahap maniac, iaitu high. Yang ketiga, ciri-ciri yang paling kerap kita nampak adalah seseorang individu itu ianya kurang bersosial. Kurang bersosial ini maksudnya dia meletakkan dirinya dalam seseorang, tidak bergaul dengan rakan-rakan, malah tidak bercakap dengan keluarganya. Dari situ kita akan nampak bahawa seseorang individu telah mempunyai penyakit mental ataupun sakit jiwa. Seterusnya, individu itu juga menghadapi penyakit iaitu mendengar atau melihat perkara yang tidak wujud atau dikenali sebagai halusinasi. Halusinasi ini dianya berlaku, atau terms yang saya dapat katakan adalah schizophrenia, iaitu penghasilan dopamin yang berlebihan di dalam otak seorang itu. Dan yang terakhir adalah dari ciri-cirinya adalah sejarah hidup yang getir. Sejarah hidup yang getirnya maksudnya adalah contohnya seorang individu mengalami proses kelahiran yang sukar atau kehilangan ibu bapa semasa kecil dan mengalami cabaran hidup yang sukar.
Jadi inilah adalah contoh-contoh ciri-ciri yang paling utama yang berlaku di negara kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada Saudara Amal. Okay, terima kasih Encik Naim. Okay, seperti yang dijelaskan, jelaslah bahawa penyakit mental ni bukan sekadar dikategorikan sebagai gila. Malah dia juga ada kategori depresi dan juga anxiety. Jadi seterusnya, bagaimanakah sebenarnya cara untuk kita mengatasi masalah kesihatan mental ni? Saya ajukan soalan ini kepada Tuan Abdul Fattah. Terima kasih saudari moderator. Masalah penyakit mental ini sebenarnya berpunca dari stres yang berlebihan atau kemurungan yang melampau. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah stres ini agar dapat mengatasi masalah penyakit mental? Seorang yang mengalami stres boleh mengurangkan stres yang dialami dengan mengamalkan kaedah 10B. Apa itu 10B? Yang pertama, bertenang. Yang kedua, bernafas dengan dalam. Yang ketiga, sering berkata relaxlah kepada diri sendiri. Yang keempat, beribadat. Yang kelima, beriadah. Yang keenam, berurut. Yang ketujuh, berehat dan mendengar muzik. Yang ke-8, beriadah. Ke-9, bersenam. Dan yang terakhir, berfikiran positif. Baik, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih diucapkan untuk Tuan Fattah. Okey, persoalan kita yang terakhir ialah bagaimanakah pesakit dan penghidap masalah mental ni boleh mendapatkan rawatan secara betul dan yang efisien bagi masalah mereka. Soalan diajukan kepada Encik Muhammad Nur Syazrin. Silakan. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Moderator. Rawatan yang terbaik bagi penyakit yang mempunyai penyakit mental adalah mendapat rawatan di hospital, di mana hospital akan memberi rawatan iaitu psikoterapi, di mana rawatan terapi ini dihaskan untuk penyakit-penyakit mental ini. Antara terapi-terapi yang akan diberikan adalah terapi tingkah laku kognitif, terapi pendedahan, terapi tingkah laku dialektif. Psikoterapi ini dia akan meroka pemikiran, perasaan dan tingkah laku penyakit itu oleh pakar-pakar penyakit mental ini sendiri bagi mendapat solusi yang terbaik untuk menenangkan pesakit ini dan agar dia kembali semula untuk mendapat kehidupan yang normal semula. Selain daripada psikoterapi, doktor juga akan memberi ubat-ubat. Memang secara teorinya ubat ini tidak dapat menyembuhkan penyakit mental secara langsung. Walau bagaimanapun ia boleh membantu dengan menguruskan genjala mental yang ada pada pesakit itu. Selain itu, doktor juga akan memberi carangan dan meminta pesakit ini mendapat sokongan rakan sebaya ataupun circle dia sendiri untuk memberi kesan positif yang baik untuk si individu yang mempunyai penyakit mental ini, supaya individu ini tidak akan sentiasa terjerumus dalam penyakit mental yang dia alami. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Syazrin. Jadi hasil daripada diskusi dan perbincangan dalam forum kita pada malam ni, jelaslah bahawa penyakit mental ni adalah satu penyakit yang serius. Kesihatan mental adalah amat penting dalam individu, terhadap individu. Dia juga sama, boleh disamakan dengan penyakit-penyakit kritikal dan serius yang lain. Lebih lagi, kesihatan mental ini merupakan satu penyakit yang tidak dapat dilihat dan dikesan. Jadi agak sukar untuk pesakit-pesakit ini menjelaskan tentang situasi dan keadaan mereka kepada golongan luar yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Jadi hasil daripada diskusi kita pada malam ini boleh dikatakan bahawa amat penting untuk setiap individu menjaga dan memelihara kesihatan mereka, kesihatan mental mereka bagi melakkan segala masalah dan efek-efek negatif yang akan datang. Jadi itu sahaja daripada
hasil diskusi dan forum kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita. Terima kasih.